Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tidak cukup dengan Pusat Transformasi Bandar UTC dan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC. Kerajaan terus berusaha membantu rakyat khususnya di luar bandar dengan pelaksanaan Pusat Transformasi Komuniti CTC bergerak ke luar bandar bagi memudahkan urusan penduduk di pedalaman. Ini kerana ada di antara penduduk yang terpaksa mengambil masa 3 hingga 4 jam selain kos pengangkutan yang tinggi untuk datang ke pejabat kerajaan terdekat. Bagi penduduk PITAS, kunjungan bersepadu oleh jabatan dan agensi kerajaan, khususnya Mahkamah Bergerak, Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Kewangan, amat praktikal kerana dapat menjimatkan masa. Program kali ini turut disertai 32 jabatan dan agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Inisiatif menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS ini telah banyak menyelesaikan masalah penduduk luar bandar menerusi konsep merakyatkan perkhidmatan awam, selaras slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kalau jalan kaki tengah hari, kalau naik kereta ada 2 jam lebih lah, kalau ikut 100 juga. Usaha kami adalah biar kami yang datang kepada dorang. Jadi dorang senang untuk datang kepada kita dan berurusan dan sekaligus menyenangkan untuk dorang berurusan lah di masa mendatang lah. Syukur juga lah dorang ada bikin begini. Jadi kami pun dekat jauh berurusan. Senang sikit. Jadi tujuan kita ialah untuk membantu kita proses sijil lahir mereka yang daftar lewat nih. Dan lepas diluluskan, mereka bolehlah terus ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk membuat kad pengenalan. Program sehari ini dihadiri lebih 1,000 penduduk di sekitar PITAS, Kota Marudu, Paitan dan Kudat. Memang okeylah, best lah kalau macam ni, senang, dekat macam tu, sesuai jauh jalan. Memang terbaik lah. Okay. Membuat kebenaran dan juga gantian kebenaran dan juga sijil lahir sekali. Di mana-mana saya boleh bergerak, di bandar, luar bandar, kita boleh buat terus secara online. Mana jabatan-jabatan ini akan memberikan perkhidmatan secara terus kepada semua penduduk masyarakat luar bandar, di mana tempat yang kita pilih ini adalah lokasi ataupun daerah yang mana agak jauh daripada kawasan luar daripada bandar lah. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah urusan membuat dan memperbaharui kad pengenalan, penyediaan bilik bicara, pemeriksaan kesihatan, selain perbincangan secara bersemuka dengan pihak-pihak berkaitan. Pihak CTC juga akan menyesuaikan perkhidmatan tambahan yang perlu mengikut kesesuaian di sesuatu kawasan. Kalau di bandar kita ada UTC dan kalau di kampung-kampung kita ada RTC. So dengan adanya mobile CTC ini adalah pelengkap kepada 2 program kerajaan. Dan mereka juga susah untuk datang ke bandar-bandar di mana mereka kurang berkemampuan. Dengan adanya program ini, maka mereka boleh mendapatkan perkhidmatan dengan percuma. Dianggarkan 5 hingga 700 penduduk mendapat manfaat setiap kali program ini diadakan yang telah dan akan diadakan di 14 kawasan berasingan sepanjang tahun ini. Karnival Sukan UMNO yang bermula sejak Sabtu lalu hingga 27 Mac ini mempertandingkan 8 acara iaitu 10 pin bowling, bola jaring, bola sepak, badminton, bola tampar, pingpong, sepak takraw dan futsal. Selain untuk memupuk perpaduan, sedia ada karnival sukan ini juga menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Ketua Bahagian UMNO Kota Kinabalu, Datuk Faisal, Datuk Hamdan Diego berkata, penganjuran karnival sukan ini merupakan antara pengisian sambutan ulang tahun UMNO Bahagian Kota Kinabalu. Ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan kesefahaman dalam kalangan ahli UMNO Kota Kinabalu. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan majlis perasmian pembukaan Karnival Sukan UMNO sempena ulang tahun ke-70 di Kota Kinabalu. Tambahnya, interaksi antara ahli-ahli lama dan baharu, sayap wanita, pemuda, putra dan putri mampu menjalin perpaduan yang lebih erat dalam memperkasa perjuangan UMNO. Ia sekaligus melahirkan ahli yang proaktif serta mempunyai semangat berpasukan yang tinggi.
Dalam pada itu, Datuk Faisal juga menyatakan UMNO bahagian Kota Kinabalu menyokong dan berdiri teguh bersama kepimpinan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Aman, dan menolak tindakan terdesak deklarasi penyingkiran Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya rasa itu dia patutlah sebagai seorang negarawan membuat demikian. He can do. I expect him to do anything, but not to be orang kata sekongkol dengan parti-parti pembangkang membuat satu deklarasi dan juga menjatuhkan kepimpinan yang ada. Saya rasa macam kita ada cara kita untuk berbincang. Kita boleh bermufakat. Tapi kalau sudah orang kata kalau tidak ada tempat lagi untuk kita bermufakat, saya rasa susahlah. Dan there's always kita sentiasa jadi orang kata ahli UMNO yang setia, dan kita patut patuh kepada kepimpinan. Ini yang diajar oleh Tun M juga. Tun M dulu bila datang ke Sabah aja kita patuh kepada pemimpin, kita patuh kepada keputusan pemimpin. Tapi ini pula lain pula cara dia pula. Beliau yang juga kesal dengan tindakan Tun Dr. Mahathir berharap agar ahli-ahli UMNO di semua peringkat berpegang teguh dan setia kepada pemimpin dan perjuangan parti seperti yang dituntut dan dikehendaki oleh pemimpin UMNO terdahulu. Lebih 500 ahli Pandu Puteri Kota Kinabalu menghadiri pelancaran karnival sambutan Hari Peringatan Pandu Puteri Peringkat Negeri Sabah 2016 di Wisma Pandu Puteri di Kota Kinabalu. Persatuan Pandu Puteri Sabah yang telah mencecah usia 100 tahun pada tahun ini terus bergerak secara proaktif dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara contoh. Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah, Datuk Haji Taufik Haji Abu Bakar Titingan berkata, Persatuan Pandu Puteri yang merupakan gabungan Majlis Belia Sabah MBS sentiasa menjalankan aktiviti-aktiviti bermanfaat kepada masyarakat tanpa mengira kaum, budaya dan agama bagi menanam keharmonian dan kesejahteraan. Beliau berucap merasmikan karnival sambutan Hari Peringatan Pandu Puteri Peringkat Negeri Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Haji Awang Damit Awang Anak. Pelbagai aktiviti dijalankan, antaranya bazar jualan oleh ahli-ahli Pandu Puteri, cabaran Hari Peringatan, kutipan dermah dan aktiviti menunggang kuda. Beliau juga mengingatkan agar ahli-ahli Pandu Puteri bijak menggunakan kemudahan aplikasi di media sosial bagi mengelak daripada menjadi ejen penyebar fitnah berikutan ledakan sebaran maklumat di media sosial. Dalam masa sama, Datuk Haji Taufik turut menyeru supaya Persatuan Pandu Puteri mengadakan program-program bersama bagi manfaat ahli-ahli dan penduduk setempat bagi mengelak golongan belia terjebak dengan aktiviti tidak berfaedah seperti penyalahgunaan dadah, samseng dan jenayah. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah terus berkasa usaha menjadikan kompleks JKKNS sebagai hub budaya melalui program Culture Hotspot yang diadakan setiap hujung minggu bermula kemarin sehingga November tahun ini. Program ini sebahagian daripada pakej produk budaya di samping menjadikan kompleks JKKNS sebagai pusat penampilan persembahan kesenian secara berkala. Antara pengisian program termasuk persembahan tarian Malaysia seperti tarian zapin, joget, sumazau dan tarian mengiluk. Sepanjang penganjuran program budaya ini, pelbagai tarian berbeza akan ditampilkan setiap minggu, termasuk tarian yang dimasukkan dalam segmen Jom Belajar. Beberapa pengunjung yang ditemui RTM turut menyifatkan program berkenaan sebagai platform untuk mempromosi budaya dan etnik Sabah ke peringkat dalam dan luar negara. Penganjuran ini bagi saya memang bagus untuk menggalakkan lagi golongan muda untuk mengetahui identiti kita yang ada di Sabah inilah. Organisasi pelancongan macam Kementerian Pelancongan sepatutnya lebih mendedahkan kepada masyarakat luar supaya lebih kerap datang tempat macam begini kan, supaya masyarakat Sabah especially budaya Sabah tidak lupus, orang luar pun boleh tahu tentang budaya Sabah. Kepada semua jenis golongan kaum boleh datang kemari untuk sama-sama menyaksikan persembahan kebudayaan. Di samping itu kita juga ada segmen Jom Belajar. Di samping kita menyaksikan persembahan, kita juga akan bersama-sama merasakan tarian tersebut. Bagaimanapun, para pengunjung mencadangkan agar program berkenaan dianjurkan di tempat yang kerap dikunjungi orang ramai seperti di pusat membeli belah dan di tempat-tempat beriadah. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.